Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masha ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafara Allahu lahu dhunubahu aw kama qala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih berada di dunia ini untuk memperbaiki, mengislahkan diri kita ke arah lebih baik dan sentiasa berazam untuk melakukan yang terbaik dan menjadi hamba yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara adab-adab menuju ke masjid atau akhlak-akhlak yang berkaitan dengan masjid, antaranya yang pertama, sebagaimana hadis yang saya sebut sebentar tadi daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah memberi anjuran ataupun galakan supaya kita berwuduk daripada rumah. Man tawadda'a lis-salah fa asbaghul wudu'a. Maksudnya, bila barang siapa berwuduk, maka perelokkanlah wuduknya. Maksudnya di sini, perelokkan wuduk itu rukun dan syaratnya dipenuhi. Dan bukan setakat zahir sahaja, batin kita pun dah siap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berwuduk dengan elok, dengan baik, maka sudah pastinya kekhusyukan hati kita sudah hadir daripada rumah lagi. Maka kita berjalan menuju untuk melakukan solat fardu bersama manusia ataupun berjamaah ataupun di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kecilnya. Jadi di sini adab yang pertama ialah kita berwuduk daripada rumah. Bukan tidak boleh berwuduk di masjid, boleh, tapi afdalnya atas anjuran sunnah, maka perlulah kita berwuduk di rumah. Bertepatan juga dengan musim wabak COVID-19, iaitu kita berada dalam PKPB, PKPP dan sebagainya. SOP masih perlu kita terapkan. Adab yang kedua, kita hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat, iaitu yang sempurna, yang tidak ketat, yang tidak menonjol dan tidak menarik perhatian orang lain. Antara kesalahannya, pada dasarnya dia kata dia dah tutup aurat, dia pakai seluar jin. Contoh, dia pakai seluar jin, tapi ketika dia melakukan sujud, maka bahagian belakangnya terbuka. Bila bahagian belakangnya terbuka, maka terbatallah solatnya. Begitu juga pakaian yang menarik perhatian orang lain. Kita berada di hadapan orang, membuatkan orang di belakang kita tidak khusyuk, membaca segala tulisan yang berada di depannya, ataupun melihat gambar-gambar yang menarik perhatiannya. Manakala adab yang ketiga ialah kita perlu memakai wangi-wangian. Ini khusus untuk kaum lelaki. Jadi kaum perempuan adalah tidak digalakkan
namun dia boleh memakai sekiranya tidak menarik perhatian orang yang menimbulkan syahwat. Maksudnya perempuan boleh memakai wangian sekadarnya saja yang tidak kuat baunya itu. Tidak kuat baunya. Dan dia juga tidak boleh mengambil makanan yang berbau seperti bawang, petai, ataupun mengambil budu dan sebagainya lah, yang membuat orang sekitar ataupun di sebelah menyebelah rasa tidak nyaman. Begitu juga dengan rokok. Rokok meninggalkan bau yang sangat kuat kepada perokok. Dia orang yang tidak merokok, dia akan dapat menghidu bau yang tidak enak. Adab yang keempat, kita perlulah berdoa bila ingin keluar daripada rumah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang perlu dibaca ialah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila doa ini dibaca, maka kita diberi petunjuk, hidayah. Kita dicukupkan pada hari itu dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kelima ialah berjalan ataupun berkenderaan dengan tenang. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar iqamah, pergilah bersolat dengan melangkah dengan tenang dan bersahaja. Janganlah terburu-buru ataupun tergopoh-gopoh. Mana yang sempat kalian teruskan, dan yang mana kalian tertinggal, maka kalian sempurnakan. Hadis riwayat jamaah, melainkan kecuali Imam At-Tirmizi. Adab yang keenam ialah perbanyakkan istighfar. Mafhum dari hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih 70 kali dalam sehari. Yang seterusnya, dalam perjalanan kita hendaklah perbanyakkan zikir, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan Allah dengan ingatan yang banyak. Adab yang ketujuh, kita perlulah tangga selipar menggunakan kaki kiri, susun dengan elok supaya nampak kemas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kamu ingin memakai selipar, maka mulailah dengan kaki kanan, dan jika menanggalkannya, maka mulailah dengan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan kamu paling pertama ketika memakai selipar dan paling akhir ketika menanggalkannya. Jadi di sini Nabi menganjurkan kita menggunakan kaki kanan kepada hal-hal kebaikan.